Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini cikgu akan sambung siri yang keempat, bab 10, Matematik Pengguna Pengurusan Keuangan. Yang mana untuk siri yang keempat, kita akan sambung perbincangan soalan buku teks Matematik Tingkatan 4 KSSM, soalan praktiskan diri 10.1b. Untuk praktiskan diri 10.1b ni, kita ada dua soalan sahaja. Tanpa membuang masa lagi, jom kita tengok kepada soalan. Soalan pertama, apakah faktor-faktor yang boleh mempengaruhi pelan keuangan jangka masa panjang? Kita dah belajar dalam siri yang pertama, pelan keuangan jangka masa panjang adalah pelan keuangan yang mengambil masa melebihi 5 tahun dan kebiasaannya melibatkan jumlah yang besar. Contohnya adalah simpanan pendidikan. Sekarang kita nak tengok apakah faktor-faktor yang boleh mempengaruhi pelan keuangan tersebut. Untuk soalan ni, cikgu hanya senaraikan 3 faktor sahaja. Okay, awak boleh tambah faktor awak sendiri nantilah. Yang pertama faktornya adalah inflasi. Okey, apa maksud inflasi? Mengikut Dewan Bahasa dan Pustaka, inflasi bermaksud kemerosotan nilai mata wang kerana banyaknya wang yang beredar dan menyebabkan harga barang-barang naik. Okay, bila harga barang naik, secara tidak langsung, perbelanjaan kita akan bertambah. Okay, sekaligus akan mempengaruhi pelan keuangan jangka masa panjang. Kerana mungkin kita perlu gunakan simpanan untuk pelan keuangan jangka masa panjang terhadap kepada perbelanjaan kita. Yang kedua adalah kesihatan. Okay, kesihatan ni dia tidak menentu. Okay, ada yang muda-muda dah mengidap penyakit kronik zaman sekarang ni kan. Okay, so kesihatan ni juga akan mempengaruhi pelan keuangan. Contohnya kita dah simpan, kita dah set, kita nak simpan sebanyak RM400 untuk simpanan pendidikan kita. Tiba-tiba kita jatuh sakit. Okay, contohnya kita ada diabetes ataupun penyakit jantung contohnya. So, untuk mengubati penyakit kita ni perlukan kos yang tinggi. Okay, bila perlukan kos yang tinggi, kita terpaksa gunakanlah simpanan untuk pelan keuangan jangka masa panjang ni, kita terpaksa gunakan untuk membiayai kos perubatan kita. Ataupun contoh yang lain adalah sekarang. Contohnya sekarang wabak COVID-19, okay? Coronavirus ni kan. Okay, so bila melibatkan coronavirus ni, menyebabkan ramai yang kehilangan pekerjaan. Okay, so bila ramai yang hilang kerja, maka secara tidak langsung ramai juga yang hilang sumber pendapatan. Bila sumber pendapatan kita terjejas, sekaligus menyebabkan perbelanjaan kita juga akan terjejas jugalah. So maksudnya mungkin kita perlu gunakan duit yang kita dah rancang untuk keuangan jangka masa panjang untuk menampung perbelanjaan kita. Seterusnya adalah dasar kerajaan. Okey, ini melibatkan kedudukan politik semasa. Sebab kebiasaannya bila keadaan politik berubah, maka dasar kerajaan juga akan berubah bergantung kepada kedudukan politik semasa lah. Okey, ini adalah 3 faktor yang cikgu senaraikan. Okey, awak boleh senaraikan faktor-faktor yang lain jugalah. Mengikut pemikiran awak. Seterusnya, soalan yang kedua. Maklumat berikut berkaitan dengan aras perancangan keuangan Puan Ellie. Okay, Puan Ellie gaji bersihnya adalah RM6,000. Okay, awak boleh nampak kat sini. So, dia dah belanjakan banyak-banyak perbelanjaan kan. Last kali baki pendapatannya adalah RM250. Tetapi dia juga ada simpanan sebanyak RM300. Okay, soalan A. Adakah Puan Ellie mengamalkan perbelanjaan secara berhemat? Kalau kita tengok, gaji bersih RM6,000. Tapi simpanannya hanyalah RM300 sahaja. Okey, so tidaklah kerana jumlah simpanannya kurang daripada 10% daripada gajinya ataupun daripada sumber pendapatannya. Seterusnya soalan B. Puan Ellie ingin membeli hartanah berharga RM500,000 dalam masa 6 tahun.
Mungkin Puan Ellie nak beli rumah lah kot. Adakah beliau mampu mencapai matlamatnya? Okay. Untuk kita tahu bahawa Puan Ellie ni dapat capai ke tak capai matlamat dia nak beli hartanah berharga RM500,000, kita anggap bahawa Puan Ellie dia akan menggunakan baki pendapatan dia. Baki pendapatan ni sebanyak RM250,000 pula. RM250 ni kita anggap dia nak simpan untuk dia membeli hartanah berharga RM500,000 dalam masa 6 tahun. Boleh capai ke tak boleh capai? Okey, itu yang kita nak tahu. Sekarang ni kita kira lah. Okay, kita tahu bahawa baki pendapatan Puan Ellie adalah sebanyak RM250. Okay, so kita kena kira jumlah baki pendapatan sebanyak 6 tahun. Okay, so jumlah baki pendapatan dalam 6 tahun RM250 darab dengan 72 bulan. Kenapa 72 bulan? Sebab setahun bersamaan dengan 12 bulan. Jadi, 6 tahun sama dengan 72 bulan. Okay, so awak akan dapat jumlah baki pendapatan dalam tahun adalah RM18,000. Okay, jauh sangat tu. Okay, dia dapat simpan RM18,000. Tapi dia perlukan RM500,000. Okay, maka jelaslah bahawa Puan Ellie tidak boleh mencapai matlamatnya dengan simpanan bulanan sebanyak RM250. Okay, selesailah untuk praktiskan diri 10.1a. Okay, sekejap je kan? Sekian saja untuk siri kali ini. Terima kasih kerana meluangkan masa menonton video ni. So, cikgu harap duduk rumah tu awak kena manfaatkan masa awak lah secara berhemah. Okay, sebab bila duduk rumah, cikgu tak boleh pantau awak buat apa. Okay, so sila manfaatkan masa yang terluang. Okay, gunakan masa yang terluang secara berfaedah. Okay, kurangkan main game. Okay, banyakkan study. Okay, terima kasih kerana menonton. Sekian sahaja untuk siri kali ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.